Selamat petang, salam sejahtera. Ada satu persoalan besar yang harus kita rungkai pada waktu ini. Ada orang tanya, kalau yang di Pertuan Agong tolak pembubaran parlimen yang dimahukan sangat oleh UMNO Barisan Nasional, persoalan besar ialah, adakah krisis perlembagaan akan muncul lagi? Kerana di sekitar saya, di persekitaran saya mula bercerita-cerita tentang hal ini. Ada yang mengatakan kalau yang di Pertuan Agong menolak pembubaran parlimen, mereka kata akan berulang semula. Aku pikir ini satu provokasi dan satu perkara yang mungkin menakut-nakutkan rakyat, mempengaruhi rakyat supaya menerima pembubaran itu, supaya rakyat akan jadi takut dan mau terima PRU itu. Jadi malam ini dengar betul-betul, aku nak hujah, aku nak beri ulasan berdasarkan tulisan seorang pakar perundangan, bagaimana apa yang akan berlaku sekiranya yang di Pertuan Agong menolak pembubaran parlimen. Adakah krisis perlembagaan akan berlaku? Jawapannya, ikuti sepenuhnya ulasan yang pendek saja ini. Krisis perlembagaan jika Agong enggan bubar parlimen, itu persoalan tajuk kepada ulasan kali ini. Adakah krisis perlembagaan akan berlaku jika yang di Pertuan Agong menolak permohonan Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen? Aku nak beri kamu beberapa saat untuk fikir. Tinggalkan komen kamu pada pendapat kamu. Kalau Agong menolak permohonan pembubaran parlimen, adakah pendapat kamu krisis perlembagaan akan berlaku? 1, 2, 3. Jawabannya ialah tidak. Nah, sekiranya yang di Pertuan Agong menolak permohonan Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen, krisis perlembagaan tidak akan berlaku. Mengapa? Ini jawabannya. Pertama, jika permohonan Perdana Menteri untuk pembubaran parlimen ditolak, itu bermakna yang di Pertuan Agong bertindak betul berdasarkan peruntukan undang-undang di bawah perkara 40 dalam kurangan 2 kurangan B Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan itu menyebut yang di Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya, tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran parlimen. Kedua, yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara perlu memikirkan kepentingan negara dan kepentingan rakyat yang selalu baginda sebut berulang kali. Apakah kepentingan negara itu? Tentu sekali soal belanjawan negara tahun 2023 yang akan dibentangkan mengikuti jadwalnya pada jam 4 petang Jumaat 7 Oktober 2022. Bahagian ke-6 Perlembagaan Persekutuan adalah berkenan peruntukan kewangan. Di bawah perkara 99 dalam kurungan 1, Perlembagaan Persekutuan disebut dengan jelas bahawa yang di Pertuan Agong hendaklah berkenan dengan tiap-tiap tahun kewangan menyebabkan dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat suatu penyata terimaan dan perbelanjaan yang dianggarkan bagi persekutuan untuk tahun itu. Hal belanjawan 2023 adalah hal negara, hal kewangan dan hal ekonomi. Ia bukan perkara main-main. Ia juga bukan hal politik kepartian atau hal kepentingan individu. Yang di Pertuan Agong tentu sedar bahawa belanjawan 2023 yang telah disiapkan dengan rapi oleh Kementerian Kewangan amat wajar dibentangkan pada 7 Oktober ini. Kemudian dibahaskan dan diluluskan dengan pengundian di Dewan Rakyat. Jika parlimen dibubarkan tergesa-gesa dalam sehari dua ini, apa jadi dengan nasib rang undang-undang belanjawan 2023 tersebut? Yang di Pertuan Agong mungkin akan bertanya kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, mengapa tergesa-gesa hendak bubarkan parlimen?
bagi mengadakan pilihan raya. Sedangkan urusan belanjawan negara yang dibuat atas nama Yang di-Pertuan Agong tidak diselesaikan. Yang di-Pertuan Agong juga akan memikirkan nasib rakyat jelata. Perdana Menteri juga boleh ditanya, kenapa hendak diadakan pilihan raya dalam musim monsun Tengkujuh akan melanda dengan kemungkinan banjir besar? Hanya UMNO yang mahu. Yang di-Pertuan Agong juga tentu menyedari yang mahu sangat pembubaran parlimen dengan segera sekarang untuk diadakan pilihan raya umum mengejut hanya parti UMNO, terutama presidennya Ahmad Zahid Hamidi. Yang di-Pertuan Agong mungkin maklum parti-parti politik lain sama ada Pakatan Harapan, PAS, Perikatan Nasional, dan lain-lain kecuali UMNO. Semuanya menolak pembubaran parlimen mengejut dan pilihan raya umum yang tergesa-gesa. Malah, yang di-Pertuan Agong boleh mendapatkan kepastian daripada Perdana Menteri sama ada Jemaah Menteri telah buat keputusan untuk pembubaran parlimen seperti yang di bawah perkara 40 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan dia menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menasihati baginda untuk membubarkan parlimen. Sebenarnya, saudara-saudara para penonton sekalian, UMNO dan Perdana Menteri dari UMNO ini berada dalam keadaan defensif dan lemah untuk memaksakan kehendaknya terhadap Yang di-Pertuan Agong supaya segera membubarkan parlimen bagi mengadakan pilihan raya umum awal. Jika Yang di-Pertuan Agong tegas memelihara kuasa budi bicaranya demi kepentingan negara dan rakyat, maka institusi raja berperlembagaan akan dihormati dan dipandang tinggi oleh rakyat dan masyarakat dunia antarabangsa. Ditulis oleh Hasan Abdul Karim, anggota Parlimen Pasir Gudang. Itu dia, saudara-saudara, jawaban kepada persoalan yang besar, yaitu adakah berlaku krisis perlembagaan jika Agong enggan bubar parlimen? Jawapannya mudah, tidak. Tidak akan berlaku krisis perlembagaan jika Agong enggan bubar parlimen. Telah dijawab tadi dengan dua fakta yang begitu hebat. Saya harap selepas pada ulasan ini, tidak ada lagi orang yang takut, tidak ada lagi yang terpengaruh dengan kata-kata berlaku krisis perlembagaan sekiranya Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan bubar parlimen. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku.